Oke. Eh, nah, itu sudah. Oke dah. Udah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita bertemu lagi dalam bicara apa ni Jumaat kita pada pagi ni lah, insyaAllah. Boleh tak siapa-siapa komen uh, suara okey tak suara kan? Kalau tak okey nanti saya punya technician akan ni lah, saya tengok macam mana. Okey, kalau dah okey semua kan, kita boleh start lah, insyaAllah. Nanti kalau tuan-tuan rasa ada apa terputus ke apa ke kan, nanti bagi tahulah. InsyaAllah. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita bertemu lagi pada siri bicara ilmu Jumaat Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Jadi kita insyaAllah akan menyambung kuliah kita yang terhenti pada minggu lepas. Untuk kita meneruskan kitab Penawar Bagi Hati ni. Kita tidaklah berhasrat untuk melihat secara terperinci perisian kitab ini, tuan-tuan. Cuma dalam kesempatan yang kita ada ini, kita cubalah untuk orang kata apa, mengambil manfaat daripada apa yang boleh kita tengok dalam kitab yang begitu bermanfaat ni. Kitab ini, tuan-tuan, dia telah banyak disyarahkan oleh asatizah dekat luar sana, dan kita boleh mendapat huraian-huraian yang terperinci, yang mempunyai kelebihan-kelebihan dalam usaha kita memahamkan dia. Sebab kalau kita ikut kitab yang inilah, bahasanya bahasa klasik sikit. Jadi kalau orang yang tak apa nak klasik, dia susah nak faham. Kami dulu pun mujurlah sempat belajar sikit-sikit kan. Jadi separuh klasik, separuh tidak. Ada yang kita dapat faham, ada juga yang kita terpaksa bertanya pada orang lain untuk cuba memahaminya lah. Alhamdulillah. Jadi pada pagi Jumaat yang berbahagia ni, harap-harapnya kita semua berada dalam keadaan yang sejahtera, insyaAllah. Baik. Cuma nak pesan lah, siapa yang ada buku, bolehlah buka buku. Siapa yang tak ada buku kan, kalau boleh janganlah dengar sambil makan. Tak apa elok pun kan. Biar kita mengadap ilmu ni, tuan-tuan, biar ada akhlak dia. Al-adabu qabla al-ilmu. Adab tu dulu kena belajar sebelum ilmu. Dan kita belajar, kita bukan nak jadi orang yang tahu ilmu tapi tidak amal pun ilmu. Kita nak, kita tahu dan kita cuba aplikasi ilmu. Dan ilmu dia menjadi serasi dengan kita bila kita amalkan dia. Bila kita amal, biarlah amal kita sikit, tetapi berilmu dan berterusan, daripada kita amal banyak
tapi amal ikut-ikut je kan, tak tahu kehala kan. Tak ada macam tu lah. Baik, kita telah pun masuk ke dalam pasal bab yang kedua. Bab yang kedua ini mempunyai 10 fasal yang mana kita telah bicarakan pada minggu yang lepas tentang apa orang kata, banyaknya berkata-kata, sangat loba dalam berkata-kata, kan? Jadi hari ini kita nak masuk pula kepada marah. Ni ke dia. Pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga tentang marah. Bagaimana kita berhadapan dengan situasi marah? Sebab marah ni semua orang ada. Sekejap ni kan, saya betulkan saya punya ni. Tak apa nak ni tak, center pula dah. Baru kemas sikit. Okey. Sebab marah ni semua orang ada. Semua orang ada. Cuma orang tu dapat handle marah dia ataupun tidak. Ada orang dia rasa marah tu penting. Ada orang sebaliknya pula. Kan? Jadi jom kita sama-sama mengaji bab marah ni supaya kita dapat mendepani marah ni dengan cara yang betul sebagaimana yang Islam dak. Baik. Dia kata sini, ketahuilah bahawa marah itu suatu sifat kecelaan yang sangat banyak binasanya. Kerana ia menyebabkan pada anggota yang zahir itu akan memukul, memaki dan membunuh. Dan di dalam hati berdendam, dengki, sukacita dengan terkena bala pada mereka yang dimarahinya, dan duka cita bila dia mendapat nikmat, dan bercita-cita atas membuka rahsianya. Dan tiap-tiap satu daripada yang tersebut itu sebab bagi kebinasaannya. Memecahkan kesangatan marah itu antara yang amat penting pada agama. Baik, jom kita tengok bahasa Melayu yang senang kita faham pula. Okey. Tadi selak dah. Lepas tu dia sudah terkalih. Sudah terkalih. Ketahuilah, dia kata sini, marah adalah sifat tercela yang banyak mudarat. Disebabkan marah, anggota zahir boleh memukul, berkata kesat dan membunuh. Disebabkan marah juga hati akan menyimpan dendam, dengki, suka apabila orang yang dimarahnya terkena bala, sedih apabila orang tersebut mendapat nikmat, dan ada niat untuk membuka rahsianya. Semua yang disebutkan itu adalah punca kepada kemudaratan. Jadi itu masalah marah ni, kan? Bila kita marah ni, maka mudahlah untuk kita bertindak yang tak elok-tak elok, kan? Untuk yang tak elok. Contohnya pukul, maki, bunuh. Ada orang ni kata dia ni memang patut kena maki pun. Sedangkan maki ni bagus kan? Nanti kita akan tengok. Sabda Rasulullah SAW, laisa syadid bis-sabru. Laisa syadid bis-sar'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Maksudnya bukanlah yang sangat kuat itu yang tiada dapat direbahkan oleh beberapa orang lelaki. Hanya sahaja yang sangat kuat itu yang memiliki dirinya apabila dia marah. Artinya di sini kuasa menahan dirinya daripada umpama memaki dan memukul pada ketika itu, ketika dia marah itu terhadap seseorang yang lebih dhaif daripadanya. Maka seseorang yang dapat menahan dirinya daripada memukul, daripada memaki, daripada yang sewaktu dengannya itu, itulah yang kuat. Bukan yang marah tu kuat. Dulu sebelum kita belajar lah, bukan kita, saya kan, kita pula dah. Sebelum saya belajar, sebelum belajar dulu tentang marah dan sebagainya, kita pun marah kan. Kita marah ni, kita rasa betul. Kan? Rupa-rupanya bila kita belajar, ya Allah Tuhan aku, rupa-rupanya suka marah ni tak betul.
Kan? Dia kata habis macam tu susah Ustaz. Kalau orang tu tak dimarah, dia orang tak sedar. Betul ke tuan? Betul ke kena marah baru orang sedar? Tak betul. Tak betul. Kan? Kita marah orang, yang sakitnya kita. Orang macam tu jugalah. Kan? Jadi lebih baik kita sampaikan dengan cara yang betul. Kan? Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, suruhkanlah daku dengan satu pekerjaan, tetapi sedikitkan. Maka Rasulullah SAW, orang ni minta nasihat. Minta nasihat kepada Rasulullah SAW, tapi nak sikit je. Tak nak banyak kan. Dia minta, Tuhan tolonglah bagi saya peringatan, tapi beri sikit-sikit dah lah. Dia orang macam tu lah ayat kita ni kan. Maka Rasulullah SAW bersabda, la taghdab, jangan engkau marah. Maka orang lelaki itu mengulang-ulangkan permintaannya. Maka Rasulullah SAW mengulang-ulangkan sabdanya, la taghdab. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Hurairah. Pernah kita dengar ustaz-ustaz kita dulu bagi tahu kan, Nabi ulang sampai 3 kali. Jadi ini mukadimah kepada kita lah yang rajin marah ni, untuk meneruskan pengajian kita tentang marah. Kan? Ada orang tuan-tuan, dia kalau marah sampai merah-merah biji mata. Sampai merah-merah biji matanya. Adalah kawan kami dulu kan, mata dia memang merah tuan. Jadi orang kata, ustaz dia kata, dia tu kan cukup pemarah. Cukup pemarah. Sebab mata pun merah. Betul tuan-tuan. Saya pun tak tahu. Kita kawan dengan dia, elok je, tak ada masalah apa pun. Tak pernah pula kena tengking dengan dia pun kan. Tentang mungkin generasi dia kot memang mata merah ni. Kita baru kena sekali marah, terus nak cop orang marah. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Kadang-kadang ada sebab-sebab tertentu kan. Kita yang kena marah ni pun kena adil jugalah. Kan? Yang suka marah tu satu hal. Yang kita kena marah ni pun satu hal juga. Kan? Yang kena marah dia kena tahu bahawa marah tu tak elok. Yang kena marah juga kena tahu bahawa dia marah ni mesti ada sebab. Jadi bila dua-dua ni duduk seimbang, okeylah, selesailah masalah. Baik. Lazimkan dua perkara pada kelakuan marah. Kita yang suka marah ni kan, lazimkan perkara ini. Apa dia? Memecahkannya, menghapuskannya. Saya tiada bermaksud dengan memecahkan itu menghilangkan sama sekali, kata pengarang. Kerana dia tiada hilang sama sekali dan tiada sepatutnya dia hilang. Bahkan jika dia hilang, nescaya wajib dihasilkan kembali. Maknanya marah ni kena ada. Tak boleh bagi tak ada langsung. Kerana dia perkakas bagi memerangi sekalian orang kafir, menegah daripada segala kejahatan dan menyuruh dengan mengerjakan kebajikan. Ni kalau orang kafir dengar marah pula ni. Tapi dia kena faham. Yang kita katakan untuk memerangi orang kafir tu ialah orang kafir yang memerang kita. Kan? Orang kafir ni ada dua. Kafir zimmi, kafir harbi. Kafir yang orang-orang yang bukan Islam, yang duduk sekali dengan kita, yang elok dengan kita dan sebagainya, tak ada masalah. Kan kita boleh berjiran dengan dia orang, bagi kuih, terima kuih dan sebagainya, tak ada masalah. Kan? Tetapi kalau orang yang dia suka, dia mengambil kesempatan tidak elok, memerangi orang Islam, maka orang itu perlulah kita lawan semula. Kalau tak ada sifat marah, macam mana nak melawannya kan? Kena ada marah dulu, baru semangat tu datang. Kemudian, dan marah itu seperti anjing pemburuan, dan hanya senya dimaksudkan dengan memecahkannya itu, mengajarkannya sehingga dia mengikut akal dan syarak. Maka pergerakan biarlah dengan sebab petunjuk daripada akal dan syarak, dan diamnya biarlah dengan sebab petunjuk daripada keduanya, dan ia tiada menyalahi keduanya. So orang Islam dia kena tinggikan ini, akal dan syarak. Akal dan syarak. Akal fikiran dia, kemudian syarak agama dia, yang boleh buat, yang tak boleh buat. Sehingga apabila dia nak membalas pun, dia kena membalas dengan cara syarak, supaya dia tidak berlebih-lebih dalam membalas itu. Sebab ada orang, dia walaupun boleh membalas, tetapi dia tak nak balas. Sebab apa? Dia takut dia terlebih balas. Kan? Ahmad ni, dia tanpa busu. Ahmad ni tanpa busu. Pening busu. 3 hari pening. 3 hari busu pening.
Kan? Terpaksa BDR di rumah. Aha. Hari keempat, dia mengadu. Hakim kata, kalau macam tu, tampar balik. Busu ambil peluang tak? Tampar Ahmad. Koma 3 hari. Busu pening 3 hari. Busu tampar balik Ahmad. Ahmad koma 3 hari. Sekarang macam mana? Siapa lebih teruk? Kan? Itu sebab kalau kita tengok orang-orang alim, orang yang banyak ilmu, dia kena sesuatu, dia tak balas. Sebab dia takut dia terlebih balas. Dia terlebih balas. Oh kalau macam tu susahlah. Orang pijak kepala kita lah apa semua. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni, kita jiwa besar sikit lah. Jadilah jambatan. Jangan jadi jamban. Jadi jambatan. Orang nak melintas melalui kita, tak ada masalah. Yang penting kita dapat sampaikan orang tu ke seberang. Jangan jadi jamban. Jadilah batu loncatan, tak ada masalah. Jangan jadi batu penghalang. Orang nak pijak kita untuk orang tu naik ke atas. Tak ada masalah. Apa masalahnya? Kan? Semua orang adalah tangga nak tangga kepada orang yang untuk naik atas. Silakan, tak ada masalah. Jangan jadi batu penghalang. Sikit-sikit, sikit-sikit. Macam-macam lah kan. Jadi kita kenalah besarkan jiwa sikit. Besarkan jiwa sikit. Jadi kalau dengan tidak membalas itu, memberikan kita ruang yang lebih besar untuk kita mendekati orang. So masalah apa je kan. Kemudian itu dari segi memecahkan kemarahan tersebut. Yang keduanya, memeliharakan marah itu pada ketika dia berkobar-kobar dengan menahan barang yang di dalam hati. Kalau kita ngaji kitab, baca kitab Ihya Ulumuddin ataupun bimbingan mukminin, baru kita faham. Marah ni, cara kita menanganinya ialah dengan kita menahannya. Sedangkan, kan kita belajar ini bahawa kalau kita marah kadang-kadang kita kena lepaskan. Kalau tidak kita akan stres. Mula-mula stres dia kata. Kita kena lepaskan. Kalau tak lepas kita akan stres. Kalau tak lama lepas stres, stroke. Lepas stroke, simpan. Sedapnya mulut dia orang kan. Tuan-tuan, marilah kita kembali pada agama. Kita tengok agama kita suruh buat macam mana. Cara menahan marah. Yang pertama, dengan pengetahuan. Ia mengetahui bahawa tiada sebab baginya marah, melainkan dia ingkar bahawa berlaku sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan atas kehendak dirinya. Dan ini sehabis-habis jahil. Dan lagi ia mengetahui bahawa marah Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar daripada marahnya. Dan limpah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar. Beberapa kali macam mana ni? Dan marah Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar daripada marahnya. Dan limpah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala besar beberapa kali lagi dia menderhakai Tuhannya. Maka Allah Taala tiada memarahinya. Dia pun banyak ingkar pada Allah. Allah tak marah pun pada dia. Allah tak buat pun macam mana dia buat pada orang. Dan engkau hendaklah ingat bahawa engkau lebih wajib mengikut perintah Tuhan daripada yang engkau marahi itu mengikut perintah engkau. Marah ni mai daripada mana? Marah ni mai daripada syaitan. Selalu tak lepas kita marah, kita menyesal. Biasa mencitu tuan. Selagi mana lepas kita marah, kita menyesal, maka selagi itu maknanya hati kita ni masih ada ciri-ciri nak jadi baik lah. Tapi kalau lepas kita marah, kita rasa puas hati, padan ke muka, patut kena marah pun. Tanpa kita sedar, yang kita marah tu dia anak orang, yang kita marah tu dia isteri orang, yang kita marah tu dia bapa orang. Kan semua orang ada perasaan. Sebab tadilah ada orang pegang, kalau tak dimarah, dia orang tak tahu. Betul ke? Betul ke? Kita tengok macam mana Gandhi melawan, memerdekakan, memperjuangkan India. Tak marah. Bacalah tentang dia kan. Tapi takkan baca saja. Baca saja tahu, lepas tu cerita kat orang. Dia sendiri pemarah, ya Allah. Tak mahu aja dia macam tu. Yang tu kita kata, yang tu petik air. Simpan banyak-banyak ilmu. Simpan banyak-banyak barang. Dia sendiri tak boleh masak. Tak
mau macam tu kan, tak mau macam tu. Jadi di saat kita nak marah, kita sedarlah bahawa kita pun banyak langgar perintah Allah. Allah lebih layak marah kita berbanding kita marah orang. Dan kadang-kadang dengan sebab pelanggaran seseorang terhadap apa yang sepatutnya dia buat, menyebabkan kita marah dia. Kita juga kena ingat kadang-kadang kita juga buat kesilapan. Maka aturkan yang salah itu dengan kaedah yang betul. Kan? Nak ambil tindakan, silakan. Tapi tak payah marah. Tak payah marah. Dengan tindakan. Yang pertama tadi, cara menahan marah ni, pertama dengan ilmu pengetahuan. Kita belajar bab marah. Nabi SAW dah pesan. Supaya tidak marah. Kemudian kita belajar dalam kitab Bimbingan Mukminin, Ihya Ulumuddin. Marah itu dengan cara menahannya. Tahan sampai bila? Sampai hilang. Tahan sampai bila? Sampai dia hilang. Ada orang dia pegang kan, sabar itu ada batas dia. Tuan-tuan, macam mana? Sabar tu ada batas tak? Mungkin yang ramai tengok ni, mungkin cikgu dan sebagainya kan. Mak bapak dan sebagainya. Sabar tu ada batas tak? Kalau sabar tu ada batas, apa batas dia? Apa batas dia? Tuan-tuan, kadang-kadang Allah SWT beri kita letak kita satu tempat dan sebagainya untuk ajar kita banyak benda kan. Untuk ajar kita banyak benda. Dulu kami posting kat Sarawak contoh dia kan. Sarawak tu tak tahu mana tuan-tuan. Okey sangat-sangat je pun. Cuma kadang-kadang kita tu kan kejenis manja gitu kan. Jenis yalah maknanya senang lenang. Jadi biasa pergi tempat susah tu rasa macam rasa tertekan lah sikit. Ada beberapa tempat memang beberapa orang dia lari balik. Sama ada lari ke ataupun minta balik dan sebagainya dengan kaedah yang cepat ni. Pergi sekejap lepas tu balik kan. Tak apalah, tak ada masalah. Bagi kami yang orang miskin makan meskut tidur masjid ni, kita nak balik macam mana tuan? Kena buat tempat kan dengan tak ada elektrik, tak ada apa semua. Elektrik je tak ada. Air je tak ada, tapi orang ada. Kan? Orang ada. Ada setengah-setengah rumah lagi syok. Orang tak ada. Kan? Hantu yang ada. Tuan-tuan, nak tanya. Dalam situasi macam ni kan, macam nak tahan? Marah ni, marah. Kenapa lah. Di situlah tuan-tuan. Di situlah apa yang kita baca dalam Ihya Ulumuddin, apa yang kita baca dalam Bimbingan Mukminin sebagainya. Oh, terjelma tuan-tuan. Betul. Pertama kita nak marah, kita tak nak marah siapa. Marah dengan situasi. Kenapa jadi macam ni? Orang lain segan. Akhirnya, bila kita aplikasikan marah tu memang boleh ditahan. Dia tahan, sampai dia hilang, sampai kita boleh pijak marah. Kita bergaduh dengan orang dan sebagainya. Adakah dengan cara kita menahannya, kan, menyebabkan kita hilang kita punya karisma dan sebagainya? Tak. Rupa-rupanya bila kita tahan sehingga marah itu tidak berjaya menawan kita, maka di saat itu datanglah macam mana bentuk sekalipun, cubaan ke, apa ke, kita boleh tersenyum dengan kemarahan tersebut. Di saat kita boleh ucapkan selamat tinggal kepada marah, maka ketika itu hidup kita insya-Allah tuan-tuan amat meriah. Tuan-tuan pergi kerja, anak di rumah buat doa selamat ataupun macam mana? Kan? Dia ada banyak situasi. Ada orang yang apabila dia pergi kerja, warga di rumah buat doa selamat. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan. Kenapalah kerja sampai 8 sampai 5 je. Kenapalah tak jadikan 8 pagi sampai 8 pagi esok. Kan, supaya apa? Supaya ayah ke mak ke tak boleh balik kan. Balik sekali je, mood baik-baik je. Kan, dia buat doa selamat. Kita balik rumah dia buat tahlil. Kan, kita balik rumah dia buat tahlil. Cikgu-cikgu masuk kelas kan, macam mana? Kemudian budak-budak sambut dengan muka senyum dan sebagainya atau macam mana? Kan? Ataupun masuk je, Allahu Akbar kabira. So perkara macam ini tuan, cukuplah menjadi gambaran. Ada orang dia bangga benar dengan kemarahan yang dia ada. Dia masuk kelas, semua budak diam. Oh, dia suka benar. Suka sangat tu. Betul ke ni? Cek baliklah diri kita sendiri. Cek balik. Kan? Dalam mesyuarat semua orang diam, tak bagi nak cakap apa-apa. Kenapa apa? Mak cakap kan kena. Betul ni kan. Dia biarlah kita tuan-tuan. Ilmu yang saya belajar dengan apa? Dengan Ustaz Zamri Abdul Karim. Ini orang yang saya sayang, dia pengetua Izzuddin. Dia kata Nizam kata,
untuk melahirkan sesuatu yang berharga ni kadang-kadang dalam krisis. Tak ada apa, tak ada ni lah pula kan. Apa kita panggil prop lah apa senang bawa ni kan. Jadi tuan-tuan, saya kata tak faham Ustaz, tak faham. Dia kata macam ni. Teh yang sedap itu lahir daripada krisis. Kita gunakan cawan, kemudian kita ada sudu, kena ada teh, kena ada air, kena ada susu. Jadi apabila kita nak menyebatikan antara air, antara teh, antara susu, dia kita kena goncang sudu dalam cawan. So bunyi goncangan itu tuan-tuan, dia tidak menyelera, dia keting-keting, bising. Hasil bising tu akhirnya menjadikan teh tu sedap. Teh tu sedap. Dia punya mau kocok-kocik habis keluar air tu. Kan? Tapi bila minum tuan-tuan, Allah, confirm kecil manis. Confirm. Kan? Sebab apa? Masya Allah, susu saja separuh cawan tu. Kan? Tapi dia punya goncangan tu, ya Allah, kecil-kecil tu, kita tengok pun, Masya Allah. Berbanding dengan teh yang bunyi apa pun tak ada kan. Dia tak sebati tu kan. Jadi kadang-kadang huha tu kan dalam pertemuan dan sebagainya ada hasil dia. Kan? Tu baru mesyuarat. Tapi kalau seorang je cakap itu taklimat daripada dia kan. Okey, baik. Itu yang pertama dengan ilmu pengetahuan. So kita belajar macam mana nak menanganinya sehingga akhirnya dia boleh kita sesuaikan tindakan tersebut dengan situasi-situasi yang tertentu bila kita nak marah. Yang kedua dengan tindakan, iaitu dia mengucap ta'awuz ketika marah. Masa nak marah je, tengah marah tu, sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Seperti yang datang daripada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kerana marah itu daripada tindakan syaitan. Marah tu daripada syaitan, kita nak marah je, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tuan-tuan, makna auzubillah ni apa dia? Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjak. Kalau tuan-tuan nak tengok satu syarah yang cantik, yang menarik tau, tentang a'udzubillahi minasyaitanir rajim, tuan-tuan beli buku Samudra Al-Fatihah. Mantap tuan-tuan. Dia hurai a'udzubillahi minasyaitanir rajim tu kan, buatkan kita termenung dah. Buku tu. Bila disebut tentang dia banyak syarah tentang surah Al-Fatihah. Tetapi bermula dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pengarang membawa kita pergi memahami macam mana yang dikatakan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana yang dikatakan perlindungan Allah Taala tu? Macam mana Allah lindung kita? Tuan-tuan, kita baca sekali, baca dua kali, baca tiga kali. Dia datang rasa Allah SWT, kita malu pada Allah. Banyak benda yang kita tak perasan. Rupa-rupanya semua ni perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang terjadi keliling kelalang kita ni. Dari segi buah-buahannya, dari segi ciptaan-ciptaannya dan sebagainya. Semua ni rupa-rupanya perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebagaimana seorang ibu ataupun ayah hantar anak ke asrama. Dia sediakan semua tuan-tuan. Baldi, sabun basuh, berus basuh, apa segala-gala benda disediakan. Maknanya bila anak dia buka je almari tu, minggu pertama duduk asrama tu, hujung minggu nak basuh kain ke nak makan biskut, buka je asrama tu. Buka je loker. Tengok. Kan? Semua dah ada dah. Nak ni ada, nak ini ada. Inilah rupanya Allah Subhanahu Wa Taala lebih kasih kepada manusia daripada seorang ibu yang pengasih kepada anak dia. Cuma si anak tu faham atau tak faham. Cuma si anak tu reti ataupun tak reti. Itu je lah kan. Kalau dia memang tak biasa basuh baju di rumah, sekolah pula tak ada mesin basuh. Kan, dia tengok ni berus apa ni yang besar sangat ni. Takkan bergigi. Kan? Jadi dia tak tahu yang itu. Tak tahulah. Itu je lah kan. Macam itulah kita dengan Allah Ta'ala pun. Kalau kita tahu kegunaan dia, kalau kita tahu manfaat-manfaat segala benda yang ada terkeliling
keliling kelalang kita ni. Oh tuan-tuan, mana mungkin kita nak sangka pelik-pelik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Baik. Yang kedua, dengan tindakan, okey tadi. Pertama, dalam tindakan itu kita sebut auzubillahi minasyaitanir rajim. Yang kedua, jika marahnya tiada berhenti dengan perkataan ini, maka hendaklah dia duduk jika dia berdiri dan hendaklah dia berbaring ketika dia duduk. Maknanya apa ini tuan-tuan? Ubah posisi. Ubah posisi. Takkanlah kita kat pejabat tengah marah tu nak baring pula kan. Dia orang viral, satu hal pula kan. Jadi ubah posisi, ubah posisi, ubah posisi. Dan yang ketiga, jika tiada padam marahnya dengan duduk atau berbaring itu, maka hendaklah segera dia mengambil air semayang. Sabda Nabi SAW, Innal ghadaba minasyaitan, wa inna syaitana khuliqa minan nar, wa innama tudfa'un nar bil ma' fa iza ghadaba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya marah itu daripada syaitan, dan sesungguhnya syaitan itu dijadikan daripada api, dan hanya sesungguhnya dipadamkan api itu dengan air. Maka apabila memarahi seseorang kamu, maka hendaklah dia berwuduk. Sabda Nabi SAW lagi yang maksudnya sesungguhnya marah itu bara api daripada jantung hati manusia. Adakah engkau tiada melihat pada kemerahan dua matanya dan bengkak urat lehernya? Maka sesiapa yang terdapat sesuatu daripada yang demikian itu, maka hendaklah dia memperlekatkan pipinya dengan tanah. Maka kalau dia tak dapat faham lagi yang itu, maknanya ya Allah Tuhanku, dekat nak mati dah tu. Hadis ini menunjukkan kepada menempatkan semulia-mulia anggota pada sehina-hina tempat supaya pecah takburnya yang menjadi sebab besar pada marahnya itu, dan supaya dia mengetahui bahawa dirinya hamba yang hina, tiada patut dia membesarkan dirinya. Maknanya kalau setakat marah sangat tu kan, letakkan pipi kita ke tanah supaya kita sedar bahawa kita nak marah ni kita siapa? Kita nak marah sangat ni kita siapa? Kan? Kita ni sehina-hina makhluk yang ni kan. Sehina-hina makhluk sehingga akhirnya kita rasa Allah kita akan kembali kita akan kembali balik. Kita akan kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita kena ingat, marah dengan tegur satu perkara yang berbeza. Dia dua perkara yang berbeza. Marah dengan tegur, dua perkara yang berbeza. Tegurlah. Tegur dalam situasi tegas. Tetapi janganlah entah menengking-nengking. Kan? Marah dalam situasi yang kita biasa dengar. Macam mana orang marah. Kan? Menahan marah kelakuan yang sangat baik, dan ketahuilah bahawa menahan marah itu kelakuan yang sangat baik. Allah SWT telah memujinya dalam Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, wal kaziminal ghaiz, dan orang-orang yang menahan marahnya. Kemudian sabda Nabi SAW lagi. Nabi kata apa? Maksudnya sesiapa yang menahan marah dan jika dia menghendaki melaksanakannya, nescaya dia berkuasa melaksanakannya. Nescaya Allah Ta'ala memenuhkan hatinya pada hari kiamat dengan keredaan, yakni pada saat-saat pada satu riwayat dengan kesentosaan dan keimanan. Orang yang menahan marah ni Allah SWT akan hiasi hati dia di akhirat esok dengan sentosa dan iman di saat pada ketika itu sukar untuk mendapatkan dua perkara ini. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita perlu banyak lagi belajar bab marah ni. Kita perlu belajar, kita perlu baca, kita perlu menelusuri kan perkara-perkara ini. Kalau kita rasa orang yang buat silap itu kita patut marah kan, mungkin perasaan kita rasa macam itulah. Tetapi sebenarnya orang yang buat silap itu kita patut ubah, bukan patut marah. Kemudian kalau macam tu nak marah, nak ubah, kena marahlah. Tak. Banyak lagi cara lain untuk kita memarahinya. Dulu saya pergi satu tempat. Tak apalah tempat tu kita tak sebutlah kat mana. Sebagai akhirnya lah, kesimpulan marah ni. Saya pergi tempat tu, kemudian sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh, cuma nak bagi tahu, masa sembahyang subuh tu tuan-tuan, imam tu baca surah Al-Ma'arij. Masya Allah tuan-tuan, sedap ya Allah. Sedap tu, sampai saya tu terhalik nak baca Fatihah. Bukanlah sebab kata saya ni reti sangat, tak. Sebab tak reti yang kita terhalik tu.
Ya, teralik baca Fatihah. Allah sedap sangat bagi saya lah. Sedap-sedap Allahu Akbar. Udah rokok. Oh, hara kita baca Fatihah mengejar dia rokok. Kan? Semayang saya subuh tu memang ke laut. Ke laut, ke laut, ke laut. Memang tak ada lah. Sebab hati saya bila bangun rakaat kedua, ya Allah, minta-minta dia sambunglah surah ni. Minta-minta dia sambung surah ni dan minta-minta dia bacalah panjang sikit. Tapi dia baca punya pendek. Dia baca punya pendek. Sakit tu hati kan. Sedap kan. Rakaat kedua pun Fatihahnya hanyut juga saya pun. Kan? Jadi habis main saya jumpa dengan tok guru kepada anak murid tersebut. Saya kenal tok guru tu. Tok guru tu saya kenal lah kan. Saya tanya ustaz. Ustaz kata anak-anak murid ustaz ni dulu kan, jenis rebus tak empuk ni. Tuan tahu lah rebus tak empuk apa? Nak cerita macam mana? Payah nak didik. Rebus kentang kan. Tapi tak empuk-empuk. Orang yang lain empuk. Yang satu ketul tak empuk. Tak empuk tuan buang kan. Jadi dia kata, anak-anak murid saya ni jenis orang hantar rebus tak empuk. Kan? Mak bapak hantar ke pondok, ustaz, anak saya ni buatlah apa pun, saya tak tahu nak buat apa lah dia kata. Ustaz buatlah macam mana pun. Kok dapat jadi orang alhamdulillah. Bayangkan mak bapak sebut macam tu. Hantar. Dia kata, Syekh, Ana pun lepas dia orang hantar, okay, Ana terima je dia kata kan. Petang-petang tu Ana pergi ke asrama. Pergi asrama, jumpa budak-budak yang baru masuk tu lah. Kan? Tanya nama, kenalan apa semua kan. Kemudian tanya dia, ada bawa rokok tak? Ada bawa rokok tak? Ustaz, sebenarnya dah. Saya bukan nak marah, saya nak tahu je dia kata. Ada bawa tak? Kata. Lah, tengok masing-masing kan, duk bawa kotak-kotak besar ni, tak bawa kecil-kecil ni. Allah SAW. Lepas tu, dia kata, Ustaz, memanglah dia orang ni sekian. Saya kata, habis macam mana Ustaz buat? Saya tengok tadi, elok je perangai, tak ada macam, saya kata tengok empuk je semua je kan. Tak ada yang tak empuk pun. Baik. Pertama, jangan marah. Nampak? Pertama, jangan marah. Dia bagi tahu kita satu analogi. Dia kata, Ustaz Nizam, dia kata, manusia ni, dia macam besi. Manusia ni macam besi. Hati kita ni pun macam besi. Manusia ni, kalau dia terbiarkan, dia akan jadi buruk. Besi pun, kalau kita biar, dia akan jadi buruk. Dia berkarat, dia buruk, dia tak elok lah, dia rosak. Tapi, kalau dapat pada orang yang pandai, dia ambil besi ni, dia pergi panaskan, masuklah relau apa semua. Dia bakar dia elok tuan. Dia bakar elok. Sampai merah besi ni, dia boleh bentuk besi tu jadi apa? Dengan syarat, besi tu mesti lembut. Mesti berjaya dipanaskan dengan api yang cukup panas, sehingga dia betul-betul lembut. Sampai merah dan sebagainya. Kemudian diketuk. Tengah-tengah ketuk je, dia akan sejuk balik. Bila dia sejuk balik, masuk balik dalam besi tu, dalam api tu. Dia macam tu. Oh, kalau macam tu, kena marah lah. Baru jadi lembut. Betul ke? Saya tanya Ustaz, saya tak faham. Boleh tak jelaskan sikit? Dia kata macam ni. Kita ni besi. Kadang-kadang kita ni buruk. Ataupun kita jumpa orang yang dia ada masalah. Buruk lah kan. Jadi, kita kena bakar dia dengan apa? Dengan zikrullah. Orang yang macam ni, ajak dia berzikir. Kan? Saya bila tengok dia mokok sebagainya, aduh, hati ni Allah Ta'ala yang tahu. Kan? Tapi dia orang dah keras dah. Tak apa dia kata. Okey. Mudah-mudahan kotak ini kotak yang terakhir ya. Cuma Ustaz minta tolong satu je dia kata. Kamu dah beli dah. Kan? Kamu dah beli dah. Kamu Ustaz suruh buang kan, kamu kata membazir pula. Puak-puak macam ni tuan-tuan, jangan main. Depa bab hujah dan dalil kemas pada kita lagi. Kan? Kemas pada kita lagi, jangan main. Okey, Ustaz minta satu je. Ustaz nak minta sehari sebatang je. Jangan lebih daripada tu, boleh tak? Minta tolong yang tu je. Oh, dapat lesen tuan-tuan. Akhirnya budak setuju. Berjanji. Ana pergi jumpa dia 20 hari berturut-turut dia. 20 hari berturut-turut. Esok pergi, hari ni macam mana? Dah mokok belum? Dah semua. Okey, ingat ya, ada 19 datang yang Ustaz ingat. Sehari esok, pada masa yang sama, pagi-pagi lepas semayang, bawa zikir. Tengah zikir, mereka tidur, kita zikir. Petang kerang baca mak surat. Pagi baca mak surat. Petang baca mak surat. Pagi baca mak surat. Tuan-tuan, akhirnya berlakulah apa yang kita tengok, yang saya tengok pada hari tersebut. Ya Allah Tuhanku.
Habis 20 hari tu, hari yang ke-21, jom, adakah kamu ketagih sangat ni sampai, Ustaz, tak apalah dia kata. Dia berhenti sebab apa? Dia berhenti sebab dia rasa malu pada ustaz tu yang tidak pernah marah dia. Dia rasa malu, dia rasa segan, dia rasa Allah. Pada masa yang sama, kita bukan setakat nak bagi rasa malu tu saja. Ini kita bung 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 bung, kita tak bagi alternatif. Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh kan. Dia tegur, dia beri rasa segan, dia tunjuk akhlak dia. Pada masa yang sama, isikan pengisian tersebut dengan zikrullah, dengan zikrullah. Jadi saya nak ajak tuan-tuan sekalian, pada cikgu-cikgu yang buat PDPR ke, yang buat live dengan anak-anak murid dan sebagainya kan, dalam situasi kita tak boleh bertemu ni kan, sebelum tuan-tuan mulakan PDPR sebagainya, ajak anak-anak tu ingat balik kepada Allah Subhanahu Taala, ajaklah zikir munajat ke apa ke kan semua kan. Jadi ustaz kata suara saya tak sedap. Sedap tak sedap penting tuan-tuan. Tak penting, tak penting, tak penting kan. Tak penting. Kalau tak sedap pun okey. Sedap pun kira okey tuan kan. Semua orang ada anugerah macam-macam. Tak sedap bagi kita mungkin sedap bagi orang lain. Kan? Jadi kita balunnya, kita hayunnya kan. Jadi yang pentingnya dalam situasi macam ini kita kena ajak orang kembali pada Allah. Kita kena ajak. Betul tuan-tuan. Dulu saya pun pemarah tuan-tuan. Kan? Pemarah. Kan? Mau tak marah. Kita rasa marah tu adalah satu benda yang memang kita ni. Tetapi bila kita ngaji, kita belajar. Allah, bila kita tahu rupanya salah rupanya aku ni. Kan? Akhirnya kita cuba ubah. Bukanlah sekarang kita tak marah. Saya perasan macam bagus ni kan. Tapi kita lebih teruk pada orang lain ni. Jadi yang penting, ayolah tuan-tuan. Kita bina generasi kita ni dengan suasana yang sepatutnya Islam dah. Bila generasi ni dia bangun, akhirnya dia mengerti macam mana cara sebenarnya nak membangunkan generasi seterusnya pula. Maka masya-Allah. Tuan-tuan tengok keluarga yang dia bangun dengan pemarah. Tuan-tuan tengok. Bukan saja darah tinggi, bukan saja kencing manis, bukan saja gout yang turun, pemarah tu pun turun. Oh tak mau. Sekarang ni kita nak buang dah. Saya, keluarga saya, kawan-kawan kerja saya, kita semua kena nekatkan dah. Kita kena hidup KTM. Kata-kata tanpa marah. Nah, kita akan berkata tanpa marah. Marah sangat, kita diam. Marah sangat, kita bagi tahu orang macam ni lah. Kita berhenti dulu, nanti kita jumpa. Kan? Sebab kalau jumpa sekarang pun rasa macam tak boleh settle ni, tak boleh settle kan. Sekarang kita jumpa. Kita reda dulu, insya-Allah jumpa. Insya-Allah. Kalau kita betul-betul buat kerana kita nak redha Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan berbondong-bondong redha Allah Subhanahu Wa Taala datang pada kita dan banyak benda kita akan dapat selesaikan. Emosi tidak akan pernah menyelesaikan apa-apa masalah pun. Malah dia akan memberikan satu impak yang besar yang tak elok kepada orang yang menggunakan emosi dia untuk menyelesaikan masalah. Tetapi apabila akal diletakkan lebih tinggi daripada emosi, maka insya-Allah banyak perkara akan selesai. Tuan-tuan, kalau ada bicara saya yang kasar, yang tak sesuai, yang tak betul, harap-harap tuan-tuan boleh tegur lah. Dalam komen boleh, PM secara peribadi pun boleh. Tegur lah tuan-tuan. Ya? Sebab kalau yang salah tu boleh saya betulkan, yang tak elok tu boleh saya perbaiki insya-Allah. Cukup sampai di sini saja. Ini pun dah agak lama dah ni. Kan? Jadi selamat hari Jumaat. Ingat hari Jumaat, dua perkara buat, istighfar dan juga selawat. Istighfar dan selawat. Imam Nawawi bagi tahu kita bahawa hari Jumaat banyakkan dua benda, banyakkan istighfar, banyakkan selawat. Siapa yang selawat, bayangkan Allah SWT pun selawat kan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah malaikat pun selawat kat Nabi. Wahai orang beriman, selawat pada Nabi. Wahai orang Islam, beriman, selawat pada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Yang kedua istighfar. Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, Allah SWT akan bantu dia selesaikan masalah dia. Kan? Lapangkan kesusahan dia dan rezekikan dia daripada rezeki sumber-sumber yang dia sendiri tak tahu. Mudah-mudahan kebuntuan kita akan terubat
dengan perkara-perkara macam ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.